Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Untuk cerita jam ini, saya memilih untuk membawakan kisah di sebalik berita berkaitan dengan laporan banjir. Kerana untuk persediaan musim banjir kali ini, negara kita dilihat semakin bersedia sekaligus memberi sedikit kesiapsiagaan kita dari segi mentaliti dan juga banyak lagi aspek. Dan hal ini sangat dekat dengan rakyat Malaysia seperti kita kerana sejak kebelakangan ini juga kejadian banjir kilat itu boleh dikatakan boleh berlaku di mana-mana saja, termasuk yang berada di Lembah Kelang, di ibu kota Kuala Lumpur. Di mana-mana kita berada pun kita pastinya terdedah dengan bencana banjir, dan pastinya kami di Astro Awani memandang serius hal ini dengan sentiasa membawakan perkembangan terkini berkaitan dengan laporan banjir yang sedang berlaku dan juga yang akan berlaku menjelang November nanti. Dan ketika ini kalau kita lihat di Johor misalnya, kejadian banjir masih lagi berlaku. Dan Siti Nur Akila Omar, wakil Astro Awani di Johor, ada pergi ke sidang media Ketua Polis Johor awal tengah hari tadi. Dan Akila, saya ingin terus bertanyakan kepada Akila setakat ini apa agaknya mungkin perkembangan banjir di Johor dan apa juga mungkin intipati sidang media tadi yang boleh dikongsikan oleh Akila. Ada tak mungkin bercakap tentang persediaan banjir ataupun bagaimana, Akila? Faris, sebenarnya untuk pengetahuan semula kan, termasuk Faris sendiri, banjir kilat di Johor ni untuk bulan ni sahaja dah 2 kali terjadi, iaitu di Bandaraya Johor Bahru sendiri dan di Batu Pahat. Dua lokasi ni, dua daerah ni antara yang kerap berlaku banjir kilat mungkin kerana terdapat kawasan-kawasan rendah. Tapi sebenarnya kalau diikutkan banjir kilat di Johor Bahru ni, sesuatu yang baru sejak kebelakangan ni, bermakna dalam tahun ni dia kerap terjadi. Dan tadi untuk pengetahuan Faris juga, sebenarnya walaupun berada cuaca baik dan sebenarnya ada positif sikit lah daripada segi banjir kilat ni. Perkembangan dia ada satu PPS iaitu PPSD Kayu Air Pasong di Pontian telah ditutup yang menjadikan hanya sekarang ini terdapat 3 PPS lah, iaitu 3 di Batu Pahat, iaitu Sekolah Agama Sri Bengkal, Sekolah Kebangsaan Peserai dan Sekolah Kebangsaan Sungai Suluh yang menempatkan lebih kurang keseluruhan sekali termasuk Pontian. Satu PPS di Pontian masih dibuka iaitu 222 mangsa daripada 59 keluarga. Dan kalau kita lihat daripada segi gambar-gambar ataupun visual yang telah dikongsikan oleh kita sendiri, kita dapat lihat bahawa banjir di Batu Pahat ni kebanyakannya adalah banjir termenung, di mana air-air ataupun parit-parit saliran di sungai-sungai di sekitar situ kebanyakannya kita tak pasti mengapa. Tapi sebelum ni saya ada pergi ke Batu Pahat juga dan antaranya ialah sungai-sungai itu dia terlalu banyak rumput tumbuh. Rumput tu tumbuh terlalu banyak, jadi air tu tak dapat mengalir. Itu antara salah satunya lah, selain daripada hujan yang terlalu lebat dan juga pertumbuhan air pasang besar. Dan Faris tadi, Aiman ada ke Batu Pahat bersama dengan Jurukamp Ranit dan saya pula berada di JB mengikuti sidang media Ketua Polis Johor iaitu Datuk Kamaruzaman Mamat, yang mana Ketua Polis ada memberi nasihat kepada mangsa-mangsa banjir ataupun orang awam khususnya yang terlibat dengan banjir supaya mendengar ataupun mengikuti nasihat pihak berkuasa, tak kiralah sama ada bomba ataupun APM sendiri, supaya tiada maksudnya insiden-insiden yang kita tidak ingin seperti lemas dan sebagainya. Sebab kita tahu kan kalau air ni kita tidak bercakap kepada tertentu, tetapi sebenarnya air ni satu tarikan kepada anak-anak untuk bermandi kan. Jadi Ketua Polis ada menyatakan nasihat dia dan mereka juga sudah bersiap menghadapi banjir dengan beberapa aset seperti 15 bot, 13 lori, pacuan 4 roda, ada jet ski dan juga helikopter untuk pemantauan banjir di Johor secara keseluruhannya. Dan kalau boleh kita ikuti apa kata nasihat daripada Ketua Polis Johor, Datuk Kamaruzaman sendiri. Persiapan untuk menghadapi memberi bantuan dan telah pun disiap. Kita dah pihak PDRM bersiap sedia, cuma kita mewawarkan kepada orang ramai lah supaya mematuhi amaran yang telah diberikan oleh pihak berkuasa jika ada perpindahan dan sebagainya. Dan di Johor ni saya yakin semua agensi-agensi yang terlibat telah bersiap sedia dan telah pun mempraktikkan dan beberapa tempat yang berlaku baru-baru ini, iaitu di semalam di Iskandar Puteri, di Batu Pahat dan sebagainya. Walaupun ada PPS, tapi alhamdulillah kita tak ada lagi apa-apa kemalangan yang berlaku.
Dan Akila, buat masa ini mungkin ada tak pihak berkuasa telah kenal pasti hotspot lokasi banjir dan mungkin kalau dah ada, dari mana, bagaimana rakyat Johor ni nak boleh akses dengan maklumat tersebut, Akila? Faris, memang sebelum-sebelum ni pun media tempatan atau media di Johor sendiri ada follow up dengan banjir ni, termasuk lokasi-lokasi hotspot banjir yang dikenalpasti oleh Jabatan Pentadbiran Awam. Terdapat 120 hotspot, ia termasuk lokasi-lokasi di bandar lah, di kawasan-kawasan rendah seperti yang sebelum ini terjadi di kawasan Madaraya itu sendiri, di kampung Muhammad Amin yang terletak di bandar, jalan-jalan raya yang telah dikenalpasti seperti jalan raya dekat depan HSA tu, Sultan Aminah, itu antara lokasi yang kerap banjir, dan juga beberapa kawasan kampung ataupun kawasan-kawasan yang sering dinaiki air, dan nasihat juga diberikan kepada orang ramai ataupun mereka yang sudah biasa ataupun dia tahu kawasan dia rendah, jadi mereka perlu bersiap sedia untuk menyamakan dokumen-dokumen penting, barangan-barangan yang penting lah, seperti IC ke ataupun barangan-barangan yang keperluan semasa untuk disiapkan jika ada berlaku air naik ke ataupun banjir kilat, mereka akan terus mencapai barangan itu dan bersedia untuk berpindah. Maknanya mereka tidak mengambil masa yang lama untuk berkemas dan sebagainya, sebab air kan kalau dah hujan lebat, air ni naik terlalu laju, kita pun tak jangka. Sebab kalau hujan terlalu lebat dengan air pasang 2 jam pun dah boleh menyebabkan banjir. Ialah dengan beberapa faktor penyumbang lain lagi, Faris. Dan mungkin saya nak tanyakan jugalah kepada Akila, bagaimana agaknya dengan cuaca di negeri Johor ketika ini? Adakah masih lagi hujan lebat dan sebagainya? Dan juga seperti yang Akila sebutkan sebentar tadi, antara punca berlakunya banjir termenung di tempat-tempat yang terkesan dengan banjir itu adalah kerana sistem peparitan tidak diselenggara dengan baik dan juga terdapat rumput yang tumbuh di sepanjang sungai. Jadi apa agaknya langkah pendek ini dilakukan oleh pihak berkuasa, Akila? Okey Faris, sebenarnya kita sebelum ni pun kita ada buat laporan mengenai dengan rumput-rumput yang tumbuh di sungai ataupun di parit-parit. Dan semalam juga Menteri Besar Johor ada melawat ke lokasi di Majlis Bandara Johor Bahru dan juga di Majlis Bandaraya Iskandar Puteri, yang mana beliau menasihatkan atau meminta pihak berkuasa tempatan untuk bekerjasama dalam hal ini mengorek sungai, mendalamkan sungai, dan satu mereka menambah kapasiti pam air di lokasi-lokasi ataupun di sungai-sungai yang telah dikenal pasti supaya aliran air berjalan dengan lancar. Dan sebenarnya Faris, banjir di Johor ini saya kira mungkin kerana keadaan faktor cuaca je lah. Sebab sebelum ni kalau kita ikutkan banjir ni kita boleh ikut musim tau. Kita boleh tahu musim dia hujung tahun. Hujung tahun maknanya dalam bulan 12 tu memang biasanya lah kan. Kebiasaannya memang ada banjir, sama ada segamat ataupun mersing, kota tinggi, batu pahat tu memang biasanya kalau terjadi pun dia akan banjir termenung lah. Ambil masa yang lama sikit untuk surut sebab tanah dia pun tak ada gambut. Itu antara faktor. Tapi bila pada ketika ini, bila kita tengok hujan lebat je, dalam 5 jam, 2 jam, tiba je dah tular dekat media sosial. Sini dah banjir, sana dah banjir. Jadi macam kita sebagai media pun kena alert. Kadang benda tu bukan kata betul, tapi ada masa gambar lain yang tular. Gambar bukan kat kawasan tu, gambar-gambar lama dia tularkan semula. Jadi kat sini Faris, sebenarnya peranan agensi broadcaster dan media sangat penting lah, kerana kita perlu berkomunikasi untuk memastikan apa yang kita keluarkan, apa yang kita cerita adalah satu perkara yang betul supaya tidak menimbulkan panik di kalangan masyarakat, Faris. Itulah nampaknya peranan kita sebagai media untuk memastikan rakyat kita dapat akses berita-berita yang sahih dan juga mendapatkan perkembangan terkini sekiranya berlakunya banjir. Baik, itu dia Siti Nur Akila Omar, Wakil Esraun di Johor, yang berkongsikan situasi banjir di Johor dan juga persediaan daripada pihak berkuasa. Dan seterusnya, kerajaan harus memaksimumkan penggunaan platform media sosial dalam membawakan status terkini berhubung dengan musim banjir. Kerana ini jelas, penganalisis politik dan media sosial UiTM, Profesor Maria Dr. Sarah Chinasamy memaklumkan platform media sosial seharusnya menjadi medium utama ketika banjir kerana semua maklumat sahih boleh diakses di penghujung jari saja.
menjelang musim banjir ini, persediaan dari segi mental itu amatlah terlalu penting, terutamanya dari segi penggunaan media-media dan juga platform-platform media sosial di dalam kita mendapatkan maklumat berkaitan dengan status dan update terkini berhubung dengan banjir di sesuatu kawasan. Dan kita perlulah belajar daripada pengalaman di dalam musim banjir pada tahun yang lalu, bagaimana kekeliruan dan juga ketakutan telah wujud di akibat penularan maklumat yang tidak betul. Dan pada masa kini kita haruslah berganding bahu untuk mengelakkan penularan berita yang tidak sahih, di mana sumber dan juga tahun haruslah dikenal pasti. Dan kita melihat ada visual-visual dan gambar-gambar yang mungkin telah berlaku beberapa tahun yang lepas telah ditularkan kembali untuk menakutkan dan juga mengelirukan rakyat di sesuatu kawasan yang prone dengan musim banjir ini. Jadi kita haruslah tidak bersifat keterlaluan di dalam kongsikan maklumat-maklumat yang telah kita dapat menerusi WhatsApp, malahan dengan platform-platform media sosial yang lain, agar kita tidak memberikan ketakutan dan juga kekeliruan terhadap rakyat di sesuatu kawasan. Jadi untuk itu perlulah kita berganding bahu pada musim banjir ini. Inilah persediaan mental utama yang perlu kita siap siagakan di dalam keadaan kita berhadapan dengan musim banjir ini. Sekiranya kita tidak pasti tahun, sumber dan siapa yang mengeluarkan maklumat-maklumat berkenaan, jadi cuba elakkan kita kongsikan maklumat yang boleh memudaratkan ataupun memberikan kesusahan kepada orang ramai ketika mereka sedang berhadapan dengan musim banjir ini. Dan di peringkat kerajaan pula, mereka haruslah menggunakan platform-platform media sosial ini dan juga media perdana untuk mereka update status terkini berhubung dengan perkembangan banjir terkini di sesuatu zon, agar memudahkan rakyat untuk mendapatkan maklumat berkenaan. Dan kita boleh melihat contoh-contoh yang berlaku di negara-negara jiran seperti Australia, di mana kerajaan mereka telah menggunakan media sosial ini sebagai satu sumber yang begitu manfaat untuk memberikan maklumat berhubung dengan banjir yang pernah berlaku di Queensland dan juga Victoria pada tahun 2011 umpamanya. Dan kita melihat bahawa penggunaan Facebook ini telah dijadikan satu maklumat utama untuk mereka mendapatkan maklumat, bukan setakat mengetahui perkembangan terkini berhubung dengan musim banjir, malahan juga bantuan-bantuan yang dapat diberikan oleh pihak kerajaan terhadap mereka yang terlibat dengan yang terkesan dengan banjir ini. Jadi kita melihat penggunaan ini adalah satu penggunaan yang perlu kita adaptasikan dalam kita berhadapan dengan musim banjir ini. Dan saya percaya bahawa penggunaan platform media sosial seperti Twitter dan juga Facebook masih relevan dalam untuk kita menyampaikan maklumat. Dan saya percaya sekiranya kerajaan dapat memaksimalkan penggunaan platform-platform media sosial ini untuk menyalurkan bantuan, untuk menyalurkan maklumat, dan saya percaya bahawa rakyat tidak akan pergi ke sumber kedua untuk mendapatkan maklumat. Baik, itu adalah segmen untuk cerita yang pertama, segmen pertama. Kita berehat seketika, kembali dengan segmen kedua selepas ini.